Assalamualaikum dan selamat datang ke ulasan filem Abang Beruang. Okey, pertamanya ulasan Abang Beruang. Pertama, Abang Beruang ingin ucapkan terima kasih kepada orang-orang yang baru subscribe dan juga muncul di ruangan komen memberikan pelbagai teguran dan nasihat. Terima kasih. Semoga ulasan Abang Beruang ni semakin berjaya. Macam tu sebab nak menambah view apa semua. Jadi daripada ulasan yang sebelum ni, Abang Beruang ada buat ulasan yang antara yang mendapat sebutan adalah The Platform. The Platform ni kita tonton dekat dalam Netflix, saluran Netflix. Jadi The Platform ni kalau nak tahu cerita tentang apa, siapa yang boleh tengok ulasan, boleh tengok ulasan Abang Beruang The Platform. Jadi sekarang ni Abang Beruang nak membantu sebabkan bila Abang Beruang share dekat grup Netflix Malaysia, ada ramai yang kata cerita dia merapu dan juga tak faham, dan juga yang paling ramai adalah kata tak puas hati dengan ending ataupun kata ending dia tergantung. Okey, jadi ini adalah explanation. Biasa ada kan YouTube yang explain. Jadi Abang Beruang cuba untuk explain kepada anda semua, explanation daripada sudut pandangan Abang Beruang tentang ending. Bukan ending sajalah, apa-apa lagi lah yang ada kat dalam cerita The Platform tu. Okey, jadi ending yang orang kata tergantung tu, okey, mudah saja sebenarnya. Okey, tajuk cerita ni The Platform. Siapa yang dah tengok, okey, siapa yang belum tengok, pergi tengok duluan. Ni spoiler sebab akan ada spoiler, sebab ni explanation. Jadi siapa yang dah tengok The Platform ni, dia cerita tentang dia ada dalam cerita The Platform tu tergantung. Jadi ending dia pun tergantung. Itulah dia ending Platform tergantung. Okey, tak ada, gurau je. Okey, sebenarnya cerita ni kita tak boleh, tak semua cerita yang dibikin dibuat secara direct. Kadang-kadang kita tak boleh tengok surface saja. Kita tak boleh tengok permukaan saja. Abang Beruang harap memang kali ni pandang pada kamera sebab ada orang tu tak tengok kamera. Okey. Okey, cerita macam rasa macam terganggu sikit nak tengok, tapi tak apa. Teruskan je, okey. Cerita ada yang dibuat oleh orang kata pereka-pereka cerita ni, kadang-kadang dia nak buat sesuatu yang simbolik dan indirectly, walaupun dia cerita pasal dalam penjara ke, ada makanan diagihkan ke apa semua, tapi sebenarnya konsep dia mudah saja. Kalau tengok, kalau Abang Beruang punya pandangan lah, makanan tu sebagai rezeki yang turun daripada atas. Rezeki tu turun daripada langit kan. Katakanlah rezeki tu dah dibuat dengan elok, dengan cantik. Kalau kita tengok filem tu pun permulaan dia tunjukkan betapa striknya untuk membuat makanan, untuk walaupun itu adalah penjara, tapi sampai ada selai rambut pun tak boleh, apa semua, memang strik lah. Kan, nak buat makanan tu tadi. Sebab walaupun makanan tu dah dibuat dengan baik, rezeki tu dia diberi dengan baik dan sepatutnya cukup untuk semua orang, tetapi apabila dia sampai kat situ, yang menjadikan dia kotor dan buruk adalah orang-orang yang dapat lah. Dan ada perumpamaan tentang orang atas dan juga orang bawah. Kalau kita tengok, dia ada sebut 3 jenis manusia, orang atas, bawah dan juga orang yang jatuh. Dalam cerita tu memang ada orang yang jatuh, ataupun orang yang jatuh ni mungkin orang yang putus asa. Kalau dalam tu orang putus asa, dia akan terjun ke ataupun kalah ke, orang yang kalah lah. Tapi ada orang atas, ada orang bawah. Itu basic yang pertama. Dan rezeki ni kadang-kadang dapat banyak pada certain orang. Which is orang atas, orang yang berada di atas, orang yang lebih beruntung ni, dia dapat dulu banyak, tapi tertaluk pada dia sama ada dia nak tamak seorang-seorang makan semua ataupun dia nak agihkan pada orang. Dan kemudian kalaupun benda tu dah lepas pada orang lain pun, kadang-kadang benda tu dah jadi kotor, diberikan dengan teruk. Kalau katakan macam kita ni owner business, pekerja kita bagi orang kata gaji sikit lah apa benda, dan kadang-kadang kita tak beritahu dia orang ada benda yang orang buat tu tak bersih, something yang macam tu lah. Rezeki tu kadang-kadang ada tak bersih. Jadi itu kalau kita ambil mudah je lah, makanan dan juga rezeki. Itu sedikit explanation. Dan endingnya pula kalau yang dah tonton, kita akan tengok, kita pergi terus pada ending. Nanti kan panjang-panjang tak cakap pun pasal explanation di ending. Jadi itu sajalah yang mudahnya mengenai yang pasal makanan, orang atas, orang bawah. Itu yang Abang Beruang nampak lah. Dan kalau awak nak rujuk pun, ada juga kawan saya daripada page The Why Youngster, dia ada explain tentang hierarki, orang kata kapitalis ke apa benda lah. Kat situ boleh tengok siapa atas, siapa bawah, pyramid of apa, hierarchy something lah macam tu. Boleh tengok di page The Why Youngster, dia ada gambaran yang lebih jelas kalau nak tengok. Tapi kalau yang pasal ending pula, okey, ini my take saya punya pendapat lah berkenaan tentang ending The Platform. Okey, bersedia
Saya pun tak bersedia lagi. Jadi kalau dalam ending di platform, kita tengok kita ada dua watak tadi yang menuju sampai ke bawah dan dia jumpa dengan seorang budak. Okey. Dan sepanjang perjalanan dia ke bawah, dia cuba watak Goreng ni tadi, Goreng kan nama dia. Goreng ni dan juga seorang lagi negro ni, dia cuba menentang orang kata sistem tadi tu. Dia adalah watak yang nak menentang sistem tu dengan kata kita akan buktikan yang cukup makanan tu untuk semua orang dan cuba bahagikan sampai ke bawah. Cuma dia tak expect berapa dalam lagi, berapa ratus lagi ke bawah. Jadi sebab dia dah buat strategi lah. Dia kata 50 tingkat yang ni dah biasa makan, kita tak payah bagi makan dulu. Mungkin dia kena mula daripada bawah lagi. Mungkin tingkat 60 ke berapa, 100 ke kan, baru dah cukup makanan. Mungkin macam tu lah. Sebab ada hari patutnya kita makan, ada hari yang tak makan. Okay, jadi dia dengan ni tadi, dia cuba buat benda tu dan dia berjumpa dengan seseorang tua yang dihormati lah dekat dalam salah satu tingkat tu, dan dia beri pesan. Mesej ni apa sekarang ni? Kalau awak berjaya buat, macam mana orang atas nak tahu yang memang betul makanan tu cukup kan? Dan orang yang dia nak tackle kat atas adalah pekerja yang bekerja tu, sebab dia adalah tak jauh level dia dengan kita kat dalam ni, dan bukannya ketuanya. Dia kata macam tu. Jadi yang hati yang kita nak pikat kat atas, dia kata macam untuk selesaikan dalam apa kata buang semua ni ataupun hentikan semua ni adalah pekerja ni tadi. Kalau nak ihsan daripada pekerja, bukannya dia punya ketua ke apa kan. Jadi apa yang menunjukkan memang berjaya dia punya, orang kata dia orang punya aktiviti untuk orang kata bagikan makanan tu. Jadi dia kata cuba bagi satu simbol ataupun mesej, iaitu dengan satu makanan yang tak tersentuh. Maknanya sampai dia orang naik atas balik nanti ada satu makanan. Pada asalnya itu mesej yang nak dibawa, nak sampaikan orang atas dekat pekerja yang kat atas tu. Tapi bila sampai bawah, dia jumpa dengan budak ni, dan mesej tu dah bertukar. Dan budak ni pula yang akan jadi mesej yang mana kalau budak ni berjaya selamat dan sampai ke atas, maknanya dia orang berjaya lawan lah. Kata orang-orang kat bawah ni semua bukannya pentingkan diri dan berjaya juga untuk agihkan makanan dan sampaikan. Okey, pentingkan diri itulah yang tanda budak tu pun selamat. Okey, budak tu dah jadi mesej ni sekarang ni. Dia dah bertukar tau. Sebab budak ni tadi selamat dan tidak dibunuh lah, apalah, tak jadi makanan lah apa kan, kalau kita cerita tu kan. Jadi cumanya bila sampai kat bawah, katanya kita tengok watak Goreng tu dah tinggal dia kan, dia masih hidup dan budak tu. Dan kemudian ada yang watak satu lagi, orang tua tu kata mesej tu tadi tak perlukan penghantar, which is budak tu dah tak perlukan penghantar, sebab budak tu saja dah cukup. Yang menunjukkan orang kat bawah ni tak pentingkan diri. Mungkin dekat atas dia dah menganggap orang-orang yang kat dalam ni semua pentingkan diri. Sebab itulah bila dia kat atas, bila kau kat bawah, kau kutuk orang atas. Bila kau kat atas, kau pula buat benda yang sama, tak, orang kata tamak apa semua tu. Dia ada benda-benda yang macam tu. Jadi bila budak ni selamat, ini menunjukkan diorang tak bunuh budak tu, dan juga budak ni pula dapatlah makan macam cukup. Dan orang lain tak naik pun sekali dengan dia, budak tu saja yang naik. Maknanya ada orang, takkanlah budak tu yang boleh survive semua tu kan. Jadi mesti ada orang yang bantu, dan orang tu pun tak naik sekali dan juga tak, orang kata, korbankan diri dia untuk budak tu lepas naik ke atas. Untuk mesej yang tak pentingkan diri tadi kan. Selflessness ni lah. Dan kemungkinan besar juga Goreng dia bukannya turun dari tempat tu dan ikut orang tua yang menjadi bayangan dia tu. Mungkin Goreng pun dah mati juga kat bawah tu. Sebab Goreng watak utama tu kita tengok dia banyak juga tak makan apa semua, dan kemungkinan besar dia adalah pergi dan mati je sebenarnya. Dia sampai bawah dia mati. Itu yang saya nampak lah. Sebab dia mengikut watak yang dah mati tadi tu. Takkanlah berjalan dengan hantu kan. Jadi maknanya mungkin dia pun dah pergi, dan budak tu lah. Sampai ke tak sampai mesej dekat orang atas, cerita ni tak perlu nak jelaskan. Awak boleh fikir sendirilah, sama ada dia tertaluk pada kita lah. Awak untuk terima yang orang kata okey, nanti mesej sampai atas dia kata oh orang kat bawah ni semua orang baik-baik, tak pentingkan diri apa semua kan. Jadi benda tu orang ni akan selamatkan budak tu ke apa semua, ataupun benda tu akan terhenti. Atau kalau anda pilih untuk kata budak tu sampai atas, dia pula jadi makanan dia digoreng jadi lauk kan, itu tu pulang anda yang pilih untuk jadi macam mana. Sebab cerita ni kadang-kadang dia just bagi open to interpretation, orang kata. Dia dibuka untuk anda interpret sendiri. Jadi ending dia macam tu. Jadi saya harapkan tak payahlah pening-pening sangat. Cuma
kadang-kadang benda ni kita kena ada filem tu dia dibuat oleh orang kata macam ada seorang yang komen kan kata orang seni ni macam tu, dia takkan buat benda yang direct sebab bosan sebenarnya kalau kita tengok cerita yang semuanya dia dah beritahu kat kita. Kita bukan bosan sebab apa, sebab semuanya dah ditonjolkan, semuanya dah kita tak berfikir. Jadi benda tu tak, orang kata kita pun tengok macam bosan. Tengok terpulang pada anda lah. Ada orang mungkin dia nak okay, cerita tu dah tonjolkan semua, okay, dah faham terus. Ada orang dia suka tengok untuk sambil berfikir. Dan bila bercakap tentang filem yang berfikir ni, ada lagi satu filem yang saya tonton bertajuk Vivarium dan saya akan ulas untuk video yang lain nanti. Jadi itu saja untuk ending explanation. Itu pendapat saya lah, which is budak tu menandakan yang orang-orang kat dalam penjara tu dah, orang kata ada orang yang tidak pentingkan diri dan sampaikan budak tu berjaya untuk sampai ke atas. Sebab ada orang yang tak selfish dalam tu. Jadi itu pendapat saya dan sebab itulah budak tu jadi message lah untuk orang yang ada hati ke atas, which pekerja tu tadi. Jadi itu dia explanation ending untuk the platform. Saya harap dapat membantulah sedikit orang. Tapi kalau masih ada lagi yang kata nak buati lah apa benda, itu terpulang masing-masing. Sebab tengok filem ni pun dia macam makan juga. Kadang-kadang kita suka, ada makanan tu generally ramai orang suka dan ada orang tak boleh makan pun, tak terima pun. Dan ada juga makanan tu yang orang duk kata sedap tapi pada kita memang tak sedap langsung. Jadi ini tertaluk pada cita rasa kita dan tahap pemikiran masing-masing lah agaknya. Okey, jadi untuk review Vivarium tu jangan lupa tonton ulasan Abang Beruang untuk video yang seterusnya nanti. Filem lakonan Jesse Eisenberg. Jadi itu saja. Terima kasih kepada yang belum subscribe, sila subscribe. Kepada yang bagi nasihat, terima kasih Abang Beruang ucapkan. Walaupun sukar sekarang ni mata beralih-alih, tapi akan cuba juga untuk teruskan tengok kamera ni supaya anda rasa saya bercakap dengan anda. Abang Beruang, ulasan Abang Beruang. Okey, semoga anda selamat di rumah, stay safe, dan kepada frontliner tu semoga anda tabah dan kuat untuk meneruskan hidup dan hari-hari untuk kami semua ni. Jadi itu saja, stay safe and stay home. Assalamualaikum. Ulasan Abang Beruang.